Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, didapati kebanyakan daripada pengguna cenderung untuk menggunakan sabun basuh baju ketika kehabisan sabun pencuci pinggan. Kebanyakan daripada pengguna tetap menggunakan sabun basuh baju walaupun mereka mengalami kesakitan pedih ketika mencuci pinggan. Berdasarkan maklum balas, didapati kebanyakan dari pengguna tidak mengetahui bahawa kandungan sabun basuh baju boleh mendatangkan kesan buruk kepada pengguna. Jadi, video ini disediakan untuk meningkatkan kesedaran mengenai keburukan sabun basuh baju ketika mencuci pinggan. Jadi, adakah sabun cuci pinggan dan deterjen pakaian adalah sama? Ya, kedua-duanya hampir mempunyai kandungan bahan kimia yang serupa seperti ejen pembersih atau surfaktan. Selain itu, kedua-dua pencuci ini mempunyai pewarna dan wangian yang sama. Pewarna digunakan untuk menambahkan daya tarikan kepada produk, manakala wangian digunakan untuk menghasilkan bau yang tersendiri. Pengawet juga terdapat di dalam pencuci pinggan dan deterjen pakaian yang berfungsi untuk kemusukan atau pengasingan bahan tersebut. Jadi, apakah pula perbezaan antara pencuci pinggan dan deterjen pakaian? Mereka berbeza dalam bahan tambahan mereka. Sabun pencuci pinggan biasanya mengandungi bahan tambahan yang telah direka khas untuk memastikan tangan sentiasa lembut semasa mencuci pinggan mangkuk, manakala deterjen pakaian mengandungi pelembut untuk memastikan pakaian tidak berkedut dan statik. Selain itu, sabun pencuci pinggan mengandungi ejen antibakterial yang tidak terdapat pada deterjen pakaian, manakala deterjen pakaian mengandungi peluntur dan pembina yang tidak terdapat dalam sabun pencuci pinggan. Kandungan yang terdapat di dalam sabun pencuci kain ataupun deterjen terdapat 7 bahan kimia ataupun 7 benda yang sangat-sangat bertoksik di dalam sabun basuh kain. Pertama adalah pewangi. Pewangi ni sangat-sangat berbahaya sebab mengandungi karsinogen. Yang kedua, ejen pencuci bahan kimia adalah quaternium 15 ditanolamina. And then yang ketiga, stabilizer ataupun penstabil. Contohnya seperti ethylena oxide. Dia sangat berbahaya sebab dia akan merongsar kulit kita. Yang keempat adalah peluntur. Yang kelima, 1,4-dioxane. Ini adalah ejen yang selalu digunakan dalam pembuatan deterjen. 6 adalah brighter ataupun mencerahkan, ejen yang mencerahkan. Dan yang ketujuh adalah fosfat dan EDTA. Seterusnya adalah kesan penggunaan deterjen dalam mencuci pinggan. Okey, apa kesannya? Okey, apabila kita mencuci pinggan menggunakan sabun deterjen ni dekat pinggan, bila kita bilas pun dia still lekat juga. Bila kita gunakan pinggan dibasuhkan menggunakan deterjen ni, digunakan dalam memanaskan dalam gelombang mikro, dia akan menyebabkan tindak balas kimia yang boleh memberi efek kepada kita. Contohnya seperti alahan yang teruk, keracunan makanan, cirit-birit, muntah-muntah. Okey, daripada itu juga kesan yang lain juga adalah radangan. Radangan seperti sesak nafas, sukar pernafasan kita dengan mata. Dan juga kesan perkembangan dan juga pembiakan disebabkan oleh bahan kimia seperti EDTA dan juga fosfat dan juga natrium bikarbonat. Boleh juga merongsar kulit kita, boleh menghakis kulit kita disebabkan oleh bahan-bahan peluntur dan juga ejen-ejen lain. Jadi, sebagai langkah penyelesaian kepada pengguna yang menggunakan cecair deterjen ketika mencuci pinggan, para pengguna dinasihatkan untuk menukar cecair deterjen tersebut kepada cecair pencuci pinggan yang lebih selamat yang berasaskan bahan semula jadi, iaitu minyak kelapa dan minyak zaitun. Para pengguna juga dinasihatkan untuk mengelakkan diri daripada memilih cecair pencuci pinggan yang berasaskan bahan toksik seperti sodium lauryl sulfate dan diethanol amin. Jadi, sebelum beli, lihatlah terlebih dahulu label untuk memastikan kandungan cecair pencuci pinggan yang dipilih adalah selamat untuk digunakan.